Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa biyassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alright, jom. Jom kita recap dan kita belajar sama-sama bab 13 Theorem Pythagoras Matematik Tingkatan 1 KSSM. Okay, siapa yang tengah tengok video recording cikgu ni, tahniah alhamdulillah. Kalau awak tingkatan 1 tolong fokus betul-betul. Tak faham tanya. Kalau yang tengok video cikgu ni bukan tingkatan 1 dan awak berada tingkatan 2, 3, 4, 5, sangat digalakkan. Kenapa? Sebab topik Theorem Pythagoras adalah asas kepada subtopik matematik yang lain sampai SPM nanti. Okey? Sangat penting untuk awak fokus. Okey, jom. Sebelum cikgu nak share contoh soalan, soalan ada student tanya cikgu, macam nak jawab soalan Theorem Pythagoras. Actually soalan tu sangat mudah kalau awak tahu dia punya formula dia sebenarnya. Okey, sekejap lagi cikgu nak share. Jom kita recap sekejap apa benda yang awak kena tahu dalam Theorem Pythagoras. Apa benda yang awak kena tahu dan awak kena faham dan awak kena ingat. Jom. Dalam topik Theorem Pythagoras ni, actually senang je, sangat mudah. Dalam Theorem Pythagoras, of course awak kena mengenal bentuk yang terlibat. Bentuk yang terlibat. Okey? Dan yang kedua, awak kena tahu apa formula yang terpakai. Okey? So, bentuk yang terlibat dalam formula Theorem Pythagoras hanyalah bentuk segitiga. Bentuk segitiga yang macam ni je. Ni segitiga apa ni, kelas? Segitiga apa ni, kelas? Segitiga sudut tegak. Ada student tanya, cikgu, kalau saya pakai Theorem Pythagoras ni yang segitiga sama kaki boleh ke cikgu yang macam ni? Ataupun segitiga yang sama sisi, yang semua bahagian sama panjang, boleh ke cikgu? Tak boleh. Dia hanya terpakai untuk jadi segitiga yang macam ni je. Ini namanya segitiga sudut tegak. Ingat tu. Kalau jumpa je soalan yang berkaitan dengan segitiga dan jenisnya adalah segitiga sudut tegak, makanya kita boleh pakai formula Theorem Pythagoras. Faham? Macam mana kita nak tahu dia sudut tegak? Of course, biasanya dia akan bagi tanda-tanda kita melalui yang ni je. Yang ni. Nampak ni? Cikgu luritkan ni. Nampak kan? Yang segi empat kecil ni namanya 90 darjah. Dan dia kita kira sebagai sudut tegak. Faham setakat ni? Okay, good job. So, sekarang kita dah kenal bentuk yang terlibat dalam soalan Theorem Pythagoras yang akan ditanya berkaitan dengan Theorem Pythagoras. Settle. Part yang kedua, sebelum kita nak share pasal formula, apa yang awak kena hafal dan ingat adalah nama di setiap bahagian ini, kelas. Apa nama-nama yang terlibat? Okey, take note. Dengar betul-betul. Dalam segitiga ni, kalau kita nak pakai formula Theorem Pythagoras, awak kena mengenal. Part yang paling core untuk kita kenal adalah part yang paling panjang. Garisan yang paling panjang. Dan cara untuk kita faham itu adalah garisan paling panjang adalah dia mesti bersetentang dengan sudut ni. Sudut 90 darjah ni. Kalau jumpa keadaan macam ni, ada tanda macam ni, sudut tegak dan ini adalah garisan yang paling panjang, makanya nama untuk garisan ni adalah garisan apa? Garisan hypotenuse. Garisan yang paling panjang ni adalah istilah matematik. Bahasa Melayu ni adalah garisan paling panjang. Macam tu je. Okay? So dalam matematik juga, of course awak kena tahu. Bila kita nak guna formula ni ada nama-nama dia setiap bahagian. Ini kita boleh panggil dia A, ini kita boleh panggil dia B dan ini adalah kita boleh panggil dia C. Faham pasal ini? So jom kita pergi kepada formula. Ingat, formula untuk cari Theorem Pythagoras ni ataupun formula untuk kita gunakan Theorem Pythagoras ni ada dua je sebenarnya. Okay, ada dua je. Ni cikgu sebenarnya summarizekan khas untuk student-student yang mudah keliru ataupun susah ingat dalam formula Theorem Pythagoras ni, which is formulanya kalau kita nak cari garisan paling pendek, kalau nak cari panjang bahagian yang pendek, macam itulah jadi tulis short form ya. Kalau kita nak cari garisan yang paling pendek ataupun garisan yang paling panjang, panjang ni mana, ingat tak tadi cikgu dia beritahu panjang tu apa? Panjang tu adalah hypotenuse lah. Senang cerita dia adalah hypotenuse lah. Hypotenuse yang tadi cikgu share tadi, hypotenuse ni H stand for hypotenuse. Okay, kalau kita nak cari garisan yang C ni, kalau soalan tanya C, dia kat panjang je lah. Faham Ataupun C. Ni. Makanya, kalau dia bagi tanya soalan macam ni, makanya formulanya adalah tambah. Apa tambah apa? A tambah B. Okay? Kita dah dapat C, makanya apa? A tambah B sama dengan C. Itu je clue dia. Faham setakat ni? Okay? Kalau nak cari pendek yang mana satu, tak kisah. Pendek ni sama ada A ataupun B. A ataupun B. Sebab dia pendek salah satu ni. Daripada C ni. Itu namanya pendek. Makanya kita akan pakai
formula tolak. Apa tolak apa? Of course lah, panjang tolak pendek. Kalau dia tanya kita A, contoh dia tanya kita A, apakah panjang A? Apakah panjang kawasan A ni? Makanya C tolak B. Kalau dia tanya B pula, B sama dengan C tolak A. Macam tu je. Faham ke? Faham. Dapat? Alright, good job. So, ini secara asas yang kita kena tahu. Macam mana nak cari panjang sesuatu bahagian dalam segitiga yang soalan tanya. Tapi, macam mana cara yang sebetulnya untuk kita jawab ni? Ini cara untuk kita mengingat tolak ke tambah. Actually, bila kita dah jawab soalan ni, harus diingat, wajib diingat sebenarnya yang ini ada kuasa 2. Ini ada kuasa 2, ini ada kuasa 2. Semua ada kuasa 2. Faham setakat ni? Alright, good job. Faham Okay. Let's say, kita main contoh kat sini. Let's say kita main contoh dekat sini. Cikgu terangkan contoh dia. Kalau kita ada satu segitiga, okey, ini adalah sudut tegak dia, ini 3, ini 4, ini X. Bila dapat soalan macam ni yang dia tanya kita berapakah panjang nilai X atau apakah nilai X, sebenarnya nak tanya apakah panjang yang bahagian ni. Ingat bahagian ni apa? Ini proses untuk kita mengenal. Ni bahagian apa ni? First step untuk kita tahu inilah bahagian C ataupun hypotenuse, okey? Dia dah konsep paling panjang. So kita tahu kalau paling panjang tambah ke tolak? Tambah. Okey? Maksudnya 3 tambah 4 untuk dapatkan X tu. Okey? 3 tambah 4. Kuasa 2, kuasa 2. Ni of course sebenarnya kuasa 2. Okey? So siapa yang keliru boleh je cakap yang X ni sebenarnya adalah C. Terus pulang semuanya asalkan awak faham apa yang awak tukar tu. Sama ada awak letak X atau C. Faham sekarang ni? Alright, good job. So jom kita selesaikan. So C kuasa 2, 3 kuasa 2 awak dapat 9. 4 kuasa 2 awak dapat 16. 16 kuasa 2. So end up kat sini awak dapat 25. Soalan cikgu pada awak, adakah jawapannya ni? Kenapa? Sebab C ada kuasa 2 mah. Apa yang kita kena buat dengan kuasa 2 tu? Of course kita kena return back. Kita kena tukarkan kuasa 2 ni, hilangkan dia dengan letak punca kuasa 2 dekat dua-dua bahagian. Itu reason dia. Faham setakat ni? And then barulah kita dari C and then punca kuasa 25 dapatlah 5 cm. Inilah jawapan akhir dia. Faham setakat ni? Alright, good job. That's why bila awak jumpa dia macam ni, bila awak jumpa dia yang ini, ni, awak tahu macam mana nak drawkan dalam formula tu. Sebenarnya jalan pintas tu jawab soalan ni, kita boleh dibuat macam ni terus. C sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Letak terus punca kuasa 2 macam ni. Faham setakat ni? And then terus guna kalkulator pumpang-pumpang awak tak dapat 5 juga sebenarnya. Faham setakat ni? Right, good job. Okay? Okay, jom kita tengok contoh soalan ni. Ada 3 contoh soalan yang kita nak discuss. Sebagai contoh kepada topik teori Pythagoras. Kalau jumpa soalan-soalan macam ni, macam mana kita nak jawab? Okay? So actually ini adalah soalan yang ada student tanya. Kita faham. So of course kita kena bantu dia macam mana kita nak jawab soalan yang mudah. Okay, jom kita belajar sama-sama. Alright. Okay. So perkara pertama, bila kita dapat soalan macam ni, yang dia tanya pasal salah satu bahagian ataupun dia nakkan panjang satu bahagian daripada segitiga, of course terus fikirkan dia perlu kita pakai formula teorem Pythagoras. Okay? So now, jom kita tengok soalan ni. Bahagian mana yang kita nak tahu panjang tu? Kat mana? Okay, kalau soalan tu tak tanya, kita dah tahu dah X ni adalah nilai yang dia suruh kita cari. Betul? So X ni kita kena pasti dia dekat bahagian di mana? Dekat bahagian A sampai B. Betul? So ini adalah bahagian panjang yang dia nak kita cari. Okay, so bila kita dah tahu ini adalah bahagian dia, of course sangat penting untuk awak highlightkan segitiga mana yang terlibat dengan bahagian panjang yang dia cari tu. Faham tak maksud itu? Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab perasan tak dekat sini ada 2 segitiga. So soalan cikgu pada yang tengok video recording cikgu ni, kita nak cari X ni, perlu kita guna segitiga A yang pertama ni atau segitiga yang B? Definitely. Kita kena pakai segitiga A. Kan? So dekat situ baru kita boleh guna formula teorem Pythagoras dengan betul sebab kita berjaya tentukan segitiga yang mana. Itu step pertama. Okay? Step yang kedua adalah bila kita dapat soalan macam ni, apa yang kita kena buat adalah tentukan yang mana satu A, mana satu B, mana satu C. Kalau segitiga A ni mana satu C, mana satu garisan hypotenuse. Alright, good job. Ini adalah garisan hypotenuse. So
Sebab dia bersebelahan dengan sudut tegak dan 20 cm ni adalah hypotenuse. Ataupun kita panggil dia dengan kawasan C. X ni kita let's say kita katakan A dan bahagian yang ini kita katakan dia adalah bahagian B. Okay? So, jom kita terus kepada formula Jerome Pythagoras. Memandangkan dia nak apa panjang A, tambah ke tolak? Excellent. Tolak. Bila nak kawasan yang pendek, salah satu bahagian, maka dia kita guna tolak. Garisan yang paling panjang tolak dengan garisan yang pendek. So, let's say kita nak A betul. A sama dengan apa? Panjang C. Tolak dengan garisan yang pendek. Kalau bagi salah satu, kita B. Okay? So, jangan lupa letak kuasa 2. Alright? And then jom kita tukar kepada nilai dia. Ingat, bila nak jawab, terus letak square root punca kuasa 2. Inilah jalan pintas lah. Untuk senang untuk awak dapat jawapan. So, C di mana C? C lah 20 cm. Okay? B mana B? B adalah ni. Adakah kita tahu nilai B itu kelas? Bila tak tahu, of course kita kena cari nilai dia kelas. Kita kena cari nilai dia. Dekat sini lah kita akan trigger berapakah nilai B tu. Dan kita akan gunakan segitiga kecil ni untuk bantu. Faham setakat ni? Alright, good job. So dekat sini, kita kena cari dulu yang B ni. So B ni kita kena guna segitiga yang kecil lah. Kita kena guna segitiga yang kecil lah. Kenapa? Sebab dengan segitiga kecil ni, kalau awak perasan, okay, of course dia ada bagi satu bahagian 6 cm dengan nilai dia, 10 cm dengan nilai ni. Nilai ni ada tak ada bagi? Tak ada. Tapi perasan tak dekat situ, dia ada bagi clue. Clue maknanya apa? Clue maknanya petata tanda ni, celet ni. Kalau perasan celet ni lah yang menunjukkan bahawasanya kalau kita jumpa panjang B dengan D ni, makanya panjang D dengan ini akan sama. Ni 88 ni, contoh dengan pensel ni, studi tu dah dapat jawapan. Okay, good. Kita juga nak ulang balik macam mana kita boleh dapat jawapan 8. Okay? That's why kita kena gunakan segitiga ni. Alright? So now, kita kena kenal pasti. Sebelum kita nak guna formula Jerome Pythagoras, tentukan mana A, mana B, mana C. Excellent. C mana C? Good job. C adalah yang ini, betul? 10 cm. Ataupun ini adalah garisan hypotenuse. Sebab dia adalah paling panjang. Dan lokasi dia, tempat dia adalah bersebelahan dengan sudut tegak. A ini contoh, ini adalah B. Contoh ini adalah B Faham Alright. So, kita kena guna formula tambah ke tolak? Good job. Kita kena pakai tolak. So, apa yang kita cari? B. Ini B B pendek, B kecil ni. B sama dengan apa? C tolak A kuasa 2, kuasa 2 ni kuasa 2. Right, macam biasa, applykan apa yang kita dah belajar. Terus letak square root siap-siap supaya kita tak lupa. And then C ni kita terus tukar kepada nilai dia. A berapa A? A adalah 6 kuasa 2 ni A Ni C Alright. So mana yang tak mahu guna calculator untuk tekan terus, cikgu sangat recommend buat satu-satu. Tekan calculator, tekan 10 kuasa 2 dulu. Itu cara dia. Tekan dulu yang ini. Lepas tu tulis jawapan dia. Berapa jawapan dia kelas? Jawapan dia lah 100. Tolak dengan 6 kuasa 2 pula. Tekan. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia kelas? Okey, good job. Mana yang laju tak? Mana yang slow tak apa. Buat sampai dapat. So dapat 36. So tekan lagi kalkulator. Bahagian yang dalam ni semua. Apa jawapan dia kelas? 100 tolak 36. Excellent. Jawapannya 64. So now baru kita tekan kalkulator complete. Tekan kunci kuasa 2. Tekan 64. And awak akan dapat 8 cm. Dapat? Okay, good job tanya. So jadinya dekat sini, kita dah tahu dah jawapan dia. B cinonat dekat sini, garisan ni adalah berapa? 8 cm. 8 cm. Maka bahagian sini 8 cm, sini pun 8 cm. So keseluruhan panjang B sampai A berapa? 16. So bermakna jawapan dekat sini adalah 16. Faham setakat ni? Good job. So now baru kita convertkan ni dengan nilai yang kita nak. Apa jawapan dia kelas? 20 kuasa 2 berapa? 400. Ingat sambil tengok sambil tekan kalkulator. Jangan tengok je. Nak mudah apply apa kita belajar ni, tolong buat sekali. Itu je method the best untuk kita faham matematik ni. Alright? Kena praktis. Okay, 16 kuasa 2 berapa kelas? Tekan kalkulator. Dan awak akan dapat 256. So tekan 400 tolak 256 berapa? Bantu cikgu. Berapa? Excellent. 144.
Tekan sampai habis, end up jawapannya adalah 12 cm. So inilah jawapan dia. Jawapan untuk apa? Jawapan untuk yang ini. Panjang X. Faham setakat ni? Alright, good job. So now kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay. Soalan ni pun sama lebih kurang macam tadi. Of course ada benda yang dia nak, ada kawasan tertentu yang dia nak. Apa yang dia nak? Dia nak X lah. Okay, and then tapi dalam pada masa yang sama, dia ada juga dua segitiga. Perhatikan betul-betul kawasan yang dia nak ni X cm. Segitiga mana yang terlibat? Of course segitiga ni lah. Ingat segitiga yang besar ni yang terlibat dengan pencarian panjang X tu. Right, so kenal pasti. Bila kita dah tahu itu yang dia nak, tolong kenal pasti dekat bahagian dia nak tu apa? A ke B ke C? Right? So soalan cikgu yang tengok video recording cikgu ni, yang mana satu hypotenuse? DB, CB ataupun CD? Excellent. Dia kawasannya di sini. Inilah hypotenuse. Ini panjang ni. D sampai B. Inilah hypotenuse C dia. Setakat ni, ada tak dia bagi nilai? Tak ada. So bila tak ada, of course kita kena cari nilai lah sebenarnya. Dengan bantuan segitiga yang kedua ni. Setakat ni, ini segitiga A, segitiga B, segitiga pertama, segitiga yang kedua. Alright, so jadinya dekat sini, bila kita dah tahu ini adalah panjang hypotenuse ataupun kedudukan C, makanya X ni kita boleh kategorikan dia sebagai A, yang ni kita boleh kategorikan sebagai B. Okay, so jom kita formulaskan dengan dalam cikgu kita urus. Kita nak cari apa? Panjang A, of course nak cari panjang A, panjang C. Tolak panjang B, betul ke betul? Ini dia punya formula dia. Sama juga macam tadi soalan yang pertama, letak siap-siap punca kuasa 2. C apa C? C tak tahu. Sinilah yang kita kena cari. Kita kena cari. Sebelum nak cari, of course, the best method adalah awak formulakan macam ni dulu. Oh, nampak nanti. Tolak B pada B. Biarlah 17 kuasa 2. Okay? So step yang pertama apa yang kita kena buat adalah apa kelas? Kita kena cari dululah sini. Baru kita boleh cari nilai yang dia cari A. Yang apa? Apa namanya? Kita kena cari C dululah. Faham sekali? Alright. So now, so jom. Macam mana kita nak cari panjang sini? Of course dengan bantuan segitiga yang kecil tu kelas. Right? So segitiga kecil ni melibatkan ialah kawasan dia. Okay, tengok betul-betul. Yang ini AB, AE dan EB. Harus untuk awak peka. Dengan apa? Dengan clue yang dia bagi. Dia ada bagi tanda-tanda macam ni. Kalau kita jumpa tanda-tanda ni, maknanya awak kena tahu panjang ni sama dengan sini. Kalau jumpa EB 6, maknanya sini pun 6. Itu je clue yang awak kena faham. Okey, setakat ni. Okey, jom kita cari. Apakah panjang EB iaitu panjang ni? Sebelum kita nak tahu panjang ni, sangat penting untuk awak kenal pasti. Mana satu bahagian A, B, C? Mana hypotenuse dia? Bagus. 13 adalah hypotenuse atau C. Sebab dia bersedangkan dengan sudut tegak ni. Ini let's say A, ini adalah let's say B. Contoh. Sebabkan kita nak panjang yang ini B, makanya kita kena tolak B. B yang kita cari. So panjang hypotenuse, tolak yang pendek. Faham? Okey, sama je jalan kerja dia. C mana C? C ni. Berapa nilai dia? 13. Gantikan. A mana A? Ini. 5. Gantikan dia. Macam tu sahaja. Okey, mana yang tak mahir lagi guna kalkulator, tolong buat satu-satu, gantikan dengan nilai. Okey, end up jawapannya berapa kelas? 169 tolak 25. Awak akan dapat 144. Boleh? So end up awak akan dapat 12 cm. Bermakna dekat sini kita dah tahu dah nilai. Cikgu, B adalah 12 cm, 12 cm. Bila sini 12 cm, maknanya sini pun 12 cm. Soalan cikgu pada awak yang tengok live recording ni. D sampai B, apakah jawapan dia? Berapa panjang dia? 24. Dapat? So, kita dah dapat tahu dah panjang sini hypotenuse untuk segitiga A. Maknanya ini adalah 24 kuasa. Dapat? Jadi kita sambung kat sini. Maknanya jawapannya berapa kelas? 24 kuasa 2 tolak 17 kuasa 2. Lepas tu cikgu tekan kalkulator sama-sama. Kalau betul tahniah tadi awak faham. So jadi 576 tolak 17 kuasa 2 awak akan dapat 289. Dapat? So selesaikan terus. 576 tolak yang bahagian dalam sahaja awak akan dapat punca kuasa 2 287.
Of course, kita kena selesaikan sampai habis. Apa jawapan di kelas? Jawapannya 16.94. Ambil 240 kan sah saja kalau banyak. So, untuk pengetahuan, sampai tengok live recording cikgu ni. Kadang-kadang, bila kita semak jawapan dekat skema buku belakang, ada setengah jawapan, dia akan matikan jawapannya sampai sini je. Ada setengah buku, dia akan bagi jawapan sampai sini je. Tips cikgu. Kita sebagai pelajar, yang mana satu kita patut buat? Buat je dulu, buat ni, buat ni. Oh, betul. Okay? Right, good job. Okay, kita tengok pula soalan yang terakhir ni. Okay? Soalan ni berbeza sedikit dengan dua soalan yang tadi. Kenapa? Sebab dari satunya segitiga. Nampak macam mudah, tapi hati-hati. Nampak macam mudah, tapi hati-hati. Sebab, of course bagi satu segitiga. Betul tak? Satu je betul segitiga. So suppose ni soalan tu mudah, direct to the point. Tapi malangnya dia bukan direct to the point. Okey, langkah yang pertama of course sama juga standard dia, kena kenal pasti mana itu hypotenuse. Of course ini adalah hypotenuse, kawasan yang bersebelahan dengan sudut tegak. Ini adalah kawasan C ataupun hypotenuse. Okey, mana A mana B? Of course ini mana-manalah, ini A ataupun ini B. Okey. Of course soalan nak apa? Apakah nilai X? Betul. Tapi perasankah anda? X ni ada dua-dua macam mana ni? Okey. Tenang-tenang, tarik nafas dalam. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Okey, tenang-tenang. Soalan ni sebenarnya dia saja nak test kita. Saja je nak test kita, faham ataupun tidak. Okay. Yang kita tahu kalau soalan teorem Pythagoras mesti dia tanya salah satu panjang bahagian segitiga salah satu panjang dia tanya. Tapi kali ni semua dia bagi, tapi dia macam klik-klik dia letak X dekat X. So sangat penting untuk awak tahu bila jumpa soalan yang sebegini, dia nak kita tahu bahawasanya dengan formula ni awak kena pegang kuat-kuat. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Dengan syarat dalam keadaan yang awak tahu apakah nilai A, apakah nilai B. Kalau betul nilai A, betul nilai B, maknanya jawapannya kalau awak kira tekan kalkulator awak akan dapat C kuasa 2. Contoh, maksud cikgu nak bagi tahu sekarang ni, awak kena tahu ada sesuatu segitiga yang kita boleh hafal dah kedudukan nilai dia. Contoh ni contoh nombor yang kecil dan senang untuk kita faham. Kalau sini 3, sini 4 ataupun sini 4, sini 3, dia mesti panjangnya adalah 5. Reason? Jom kita test. Betul ke cikgu? Okey, jom kita test. Let's say ini adalah A, ini adalah B ni of course tentang C sebab dia bersedentang dengan sudut tegak So jadinya untuk kita test betul ke panjang ni. Dia punya panjang ni, ini kedudukan dia. Jom kita test sama-sama. Kita boleh tentukan dengan menggunakan formula teorem Pythagoras 11. Kita boleh tentukan menggunakan teorem Pythagoras 11. Alright, kita perhatikan betul-betul. Kita masukkan formula ni. Okay, kita guna formula ni dan tukar kepada nilai dia. A kuasa 2, 3 kuasa 2. Tambah B mana B 4, 4 kuasa 2 sama dengan C 5, 5 kuasa 2. Sekarang ni jom kita tekan kalkulator sama-sama. Apakah nilai 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2? Awak dapat 9, ini awak dapat 16, betul? 5 kuasa 2 awak dapat 25. Soalan cikgu pada awak. 9 tambah 16 dapat berapa? Dapat 25 kan? Sama tak kira kan? Sama. Bila sama, itu menunjukkan nilai yang kita tentukan tadi betul. Faham maksud cikgu? Faham tak? Ini buktinya bahawa segitiga ni nilai 3, nilai 5 ni betul dan tepat. Sama juga dengan soalan ni kelas. Tarik nafas dalam, embus. Okey, sebenarnya kalau kita nak jawab soalan ni, of course kita try and error lah. Try and error. Awak tekan-tekan calculator dapat tak 17? Tekan-tekan calculator dapat tak? Macam tu lah. So antara try and error yang cikgu boleh bantu awak sekarang adalah terus je, cikgu terus boleh jawapan senang cerita. Okey, cikgu boleh katakan yang panjang ni memang confirm 17. Confirm 17. C ni mesti 17. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 kan? Dia mesti 17 kuasa 2. So A dengan B yang kita kena try and error. Pastikan nombor yang kita darab mesti sama. Tapi let's say kita tekan. Let's say A ni adalah 15 A ni adalah 15. So tekan je dia tu terus tunjuk jawapan. And of course cara ni adalah awak kena try ini lalu tukar nombor setiap satu. 4 ni sebenarnya nilai jawapan dia adalah 8 8 kuasa 2. So sekarang ni bersama dengan cikgu kita keluarkan kalkulator tekan sama-sama. 15 kuasa 2 berapa jawapan dia? Awak akan dapat 25
tambah 64, betul? So 17 kuasa 2 end up awak akan dapat berapa kelas? Awak akan dapat 289. Yang ni selesaikan dia. Kalau sama bermakna jawapan tu betul. Sama ke sama? Great, sama. Bila sama bermakna jawapan kita betul ke betul? Betul. Memang sebab jawapan tu juga dah bagilah. Okay? So bermakna memang nilai dia dekat sini adalah 15 dan nilai dekat sini adalah 8 sebenarnya. Faham setakat ni? Inilah cara untuk kita tentukan nilai panjang tu betul atau tidak dengan kedudukan dalam segitiga sudut tegak. Faham? So jadi dekat sini kita dah tahu, aku tahulah betul lah 15 ni 8 lah. Tapi soalan nak apa kelas? Soalan nak panjang X. Dengan happy-happy terus jawapan kita cari lagi. Okay, kita dah tahu dah okay, A ni 15, B ni 8. Tapi 8X tiba jadi 8. Awak boleh formulakan dengan dalam bentuk algebra macam ni. 4X sebenarnya 8. Macam tu lah. Ataupun awak nak buat yang ni pun boleh. Sekejap. Ruangan ni kecil. Ataupun kalau awak nak pakai macam ni pun boleh. Yang ni. 7.5X sama dengan 15. Macam tu. Nampak tak? So 4X sama dengan 8. Kalau kita pusingkan 8 bahagi 4 dan X sama dengan 2. Ini jawapannya. Ataupun kalau awak nak guna 7.5X ni pun boleh. X 15 bahagi 7.5, cuba tekan kalkulator. Dapat ke dapat? Awak akan dapat 2 juga. Faham setakat ni? Excellent. Okay. So jangan risau, biasanya soalan ni akan keluar dalam bentuk objektif sebenarnya. Tapi kalau untuk level thinking awak, ready je lah. Dia boleh jadi keluar ke section B atau section C. So itu sahaja, hopefully bermanfaat apa yang saya share ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.